Okay. Jadinya kita dah masuk tingkatan 3 lah. Sedar tak sedar, rupa-rupanya kita dah tingkatan 3. Okay. Jadinya tajuk-tajuk yang kita akan belajar. Okay. Permulaan, Ustaz akan perkenalkan tajuk dulu. Selepas habis perkenalkan tajuk, kita akan terus kepada sesi pengajaran tajuk yang pertama ataupun bab yang pertama. Okay. Kita akan belajar berkenaan dengan indeks. Okay. Dia bukan indeks pencemaran udara, indeks pencemaran toksik ke bukan ya. Ni indeks. Okay, bentuk piawai. Okay, angka bererti. Bentuk piawai. Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Oh, ni mencabar. Okay, lukisan berskala. Okay, nisbah trigonometri. Okay, sinus, kosinus, tangen. Okay, bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Ni yang kat sini yang sebelum ni Ustaz sebut con apa? Sin costan. Sin sin sinus, cos tu cos cosinus, jadi tan tangent. Okey, jadi dekat situ kita akan belajar juga. Okey, seterusnya sudut dan tangent. Okey, bagi bulatan kita akan belajar kat situ. Pelan dan dongakan. Okay. Lokus dalam 2 dimensi, garis lurus. Bila kita perkenalkan tajuk ni, apa yang tersirat dalam hati kita? Dalam minda kita apa yang tersirat? Respon. Apa yang tersirat Takut. dekat dalam hati kita? Takut. Apa dia? Takut. Yang lain? Tak sabar-sabar nak belajar ke macam mana? Harap tak ada PT3 tahun ni. Harap tak ada PT3 ya. Amin. Tak ada lah Ustaz. Ada Ustaz, tak mungkin cancel Ustaz. Ya, oh pandai ya. Lebih cepat daripada Kementerian Pelajaran ya. Okey. Saya dengan DPM kawan baik. Alhamdulillah. Nanti bagi tahu ya update-update terkini ya. Okey. Okey. Okay, InsyaAllah kita tengok dulu kepada tajuk yang pertama, iaitu tajuk berkaitan dengan indeks dahulu. Okey. Tajuk ataupun subjek matematik ni tolonglah jangan ada sesekali yang ponteng kelas ataupun tak masuk kelas. Sebab bila tak masuk akan memberi efek ya. Okay, sebab tajuk-tajuknya seperti tidak ada berkait antara satu sama lain. Bahaya tau. Kalau tajuk yang tak ada berkait dengan satu sama lain, menyebabkan bila kita masuk tajuk baru, tajuk yang kita tak akan faham. Okay. Okay, kita bagi kepada Isma dahulu. Isma, cuba baca kenapa belajar bab ini Isma. Apa? Ni dekat sini. Nampak tak? Tahu. Nampak kan? Ustaz. Okey. Okey, Isma boleh baca Isma? Isma? Ke Isma tak nampak? Nampak. Okey. Okey, boleh baca? Saya baca. Kenapa belajar bab ini? Penulis suatu nombor dalam bentuk indeks membolehkan nombor tersebut dinyatakan dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami. Berbagai operasi matematik yang melibatkan nombor dalam bentuk indeks dapat dijalankan dengan menggunakan hukum-hukum indeks. Konsep indeks digunakan dalam bidang sains, kejuruteraan, perakaunan, keuangan, astronomi, perkomputeran dan sebagainya. Okay, good. Okay, seterusnya. Hairunisa baca. Yang Tasik Kenyir. Yes. Tasik Kenyir yang terletak di daerah Hulu Terengganu. Terengganu merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Tasik Kenyir terkenal sebagai satu destinasi pelancongan dunia
kerana keindahan alam semula jadi yang unik. Tasik Kenyir juga merupakan kawasan tadahan air yang penting. Empangan Kenyir yang dibina pada tahun 1985 membekalkan air kepada stesen jana kuasa Sultan Mahmud. Anggaran keluasan kawasan tadahan air di empangan utama ialah 2,600 kilometer dengan isi padu takungan sebanyak 13,600 juta meter padu. Pada musim tengkujuh, isi padu tadahan air akan meningkat secara mendadak. Apakah tindakan yang harus diambil dalam situasi sebegini? Okey, nampak tak? Okey, ini indeks takungan air, isi padu air, keluasannya. Nampak tak? Keluasan Tasik Kenyir ni besar. Sehingga kan ada seorang kawan Ustaz ni, kawan Ustaz, ayah dia ni bahagian pentadbiran dekat Tasik Kenyir, bahagian pembalakan. Rupa-rupanya dekat dalam Tasik Kenyir ni, bawah Tasik Kenyir ni banyak pokok-pokok yang besar. Bayangkan, tu Tasik Kenyir. Dalam Tasik Kenyir ni, bawah dia ada pokok-pokok yang besar. Pokok balak lah. Okey, pokok balak yang besar. Jadinya, diorang ni akan menggunakan mereka-mereka yang mahir. Kebanyakan kalau Ustaz tanya diorang tu, siapa yang akan potong-potong pokok balak yang dekat dalam air tu? Dia kata, kebanyakan orang yang akan potong ni adalah orang daripada negara Thailand. Lepas tu, kaedah pemotongan dia akan masuk kat dasar air tu dalam, kemudian dia akan potong. Jadinya bila pokok bila dia dekat dalam dasar air, dia tak terapung sebab dia dipegang oleh akar, betul. Tetapi bila dia potong, pokok yang tadi tu dia akan terus naik. Terus naik laju ke atas. Dia kata, biasanya dalam seminggu akan ada satu kematian. Dalam seminggu mesti akan ada satu kematian. Maksudnya orang yang potong balak tu memang akan meninggal lah. Sebab apa? Sebab dia kesilapan daripada sistem pengudaraan daripada atas tu, ataupun waktu pokok tu naik secara mendadak, dia tak dapat nak kontrol ataupun terlanggar pada pokok tersebut, maka akan berlaku kematian. Itu yang dimaklumkan. Ini cerita daripada seorang kawan Ustaz yang ayah dia tu sebagai dekat bahagian pentadbiran, dekat bahagian perakaunan, dekat bahagian balak dekat Tasik Kenyir. Okay, kita tengok Tasik Kenyir ni, ni dalam ni berapa dalam lagi. Pokok yang kita nampak kan tinggi, pokok balak kan tinggi. Itu dekat dalam air lagi. Okey, dan Tasik Kenyir ni memang cantik lah. Okey, siapa yang pernah pergi Tasik Kenyir? Ada yang pernah pergi kan? Tak ada? Tak ada seorang. Tasik Kenyir ni antaranya, kalau dekat Tasik Kenyir ni ada ikan-ikan yang kita jarang jumpa pun ada dekat Tasik Kenyir ni. Ikan yang besar, ikan yang kecil. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada eksplorasi zaman. Ifwat, baca Ifwat. Ifwat. Ifwat punya internet tak berapa ni, kuat ke Ifwat? Haziq, baca Haziq. Ya, Ustaz. Eksplorasi zaman. Tanda-tanda indeks merupakan elemen penting dalam perkembangan dunia matematik dan pengaturcaraan komputer. Pengguna tanda-tanda ini bagi indeks integer positif telah diperkenalkan oleh René Descartes, seorang tokoh matematik berbahasa Perancis 1637. Sir Isaac Newton, seorang ahli tokoh matematik bahasa Inggeris, telah memperkembangkan lagi bidang penggunaan tanda-tanda indeks serta memperkenalkan indeks negatif dan indeks pecahan. Okey. Ini berkaitan dengan sejarah indeks lah. Okey.
Kita teruskan ya. Okay. Masyhur, baca masyhur. Apakah itu pendaraban berulang dalam bentuk indeks? Perkembangan bidang teknologi bukan sahaja memudahkan kebanyakan tugas hari ini kita, malah turut menjimatkan kos pembelajaran dalam pelbagai bidang. Misalnya penggunaan kad memori di dalam kamera digital membolehkan pengguna menyimpan gambar dalam bilangan yang banyak serta memadam atau mengubah suaian gambar kurang sesuai sebelum dicetak. Pada peringkat awal, kad memori dikeluarkan dengan kapasiti 4 MB. Nilai kapasiti ini ditambah mengikut peredaran zaman dan kehendak pengguna. Tahukah anda nilai kapasiti kad memori dihitung dalam bentuk khas iaitu 2N? Di tingkatan 1, anda telah mempelajari bahawa 4/3 samaan 4/4/4. Nombor 4/3 ditulis dalam tata tanda indeks, iaitu 4 ialah asas dan 3 ialah indeks atau eksponen. Nombor ini dibaca sebagai 4/3. Maka nombor dalam tata tanda indeks atau bentuk indeks boleh ditulis sebagai AN. Okey. Okey, terus sikit lagi. Anda sedia tahu bahawa 4/2 bersamaan 4/4 dan 4/3 bersamaan 4/4/4. Misalnya, nilai indeks ialah 2. Nilai indeks sama dengan bilangan kali 4 didarab secara berulang. Nilai indeks ialah 3. Nilai indeks sama dengan bilangan kali 4 didarab secara berulang. Okey. Thank you. Okey, perasan tak? Okey, sekarang ni kalau kita tengok kepada memori ni dia menggunakan asasnya berapa? 4. 4. Betul? 4/2 sama dengan berapa? 4/2 sama dengan 16. Okey, sebab apa? Dia menggunakan asas kepada nombor ni untuk mengembangkan memori. Okey, 4 jadi 16. 2, okey, 2/2 sama dengan 4. Lepas tu 4 pula dia jadi 8. Kemudian dia jadi 16. Jadi ni. Sebab tu kita tengok penambahan 32. Selepas 32 akan jadi kuasa berapa? Jadi berapa dia punya gigabyte-nya? Berapa? Selepas 32 dia akan dapat gigabyte berapa? 64. Selepas 64 jadi 128. Lepas tu jadi berapa? 256. 256. Lepas tu 512. 512. Okey, dekat situ ada perkaitan dengan nombor asas dan juga indeks. Okey, nombor asas dan juga indeks. Okey, jadinya inilah yang menyebabkan perkembangan kepada teknologi digital. Okey, jadinya diorang nak buat sesuatu tu kita kena mengasaskan kepada indeks. Okey, indeks ini perkembangan sekarang perlukan. Okey, sehingga kan sekarang kalau kita tengok iPhone paling besar ada berapa? 512, betul tak? Betul. Kan? Betul. 512. Ustaz hari itu nak beli tapi bila tengok harganya tak apalah. Okey, harganya terlampau tinggi sangatlah. Harganya berapa? Harga 10,000 iPhone tu? 5,000 lebih. 5,000 Ustaz. 5,000 lebih 5,000 lebih. 5,000 lebih lah. Jadinya Ustaz kata saya hanya boleh beli 10% ya harga tu. Jadi Ustaz carilah handphone harga RM500. Daripada 5,000, 10%-nya adalah 500. Ustaz belilah telefon harga 500. Yang penting sama juga. Okey. Dan Ustaz punya gig pun ataupun memorinya sekarang ni Ustaz ambil memori yang ada 128 GB. Jadi banyak sikit lah boleh simpan. Okey. Jadi ini perkaitan antara asas nombor dan juga indeks. Okey, benda ni yang kita kena tahu Jadi asas nombornya berapa, indeksnya berapa.
kita senang kata indeks tu adalah kuasa. Nombor iaitu adalah asas. Okey, jelas kat situ. Okey, seperti ini. Soalan yang pertama ni. Kalau kita nak tulis dalam bentuk asas, nombor dan indeks, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi berapa ni? 5 kuasa 5 kuasa 6. 5 kuasa 6. 5 kuasa 6. 5 kuasa 5 6. kuasa. Kalau ini negatif 2 kuasa 3. 3 macam tu. Okey, faham Okey, itu kaedah untuk kita menulis ataupun kaedah untuk kita tu. Okey. Okey. Peringatan 2 kuasa 5 bukannya 2 darab 5 salah. Maksudnya dia buat dekat sini. Apa maksud tanda ni? Tanda ni maksudnya bukan ataupun salah ataupun tak sama. Okey, ingat 4 kuasa 3 bukan bermaksud 4 darab 3. 4 darab 3 12. Sedangkan 4 kuasa 3 adalah 4 darab 4 darab 4. Okey, good. Okey, settle dekat sini saya rasa tak ada isu kot senang kan? Senang ke susah yang ini? Ada yang tak faham ke? Senang. Kod. Okey. Okey, sekejap Okey, settle kat situ Ada pertanyaan terus buka mic, terus tanya Jangan tak tahu. Lalas semua tak tahu. Okey, jadi settle dekat situ. Daripada penyelesaian contoh 1 didapati bahawa nilai indeks dalam suatu bentuk indeks adalah sama dengan bilangan asas didarab secara berulang secara generalisasi. Okey, darab berulang. Okey, settle dekat situ. Lengkapkan jadual di bawah dengan asas atau indeks bagi nombor atau sebutan algebra yang diberi. Ini senanglah. Okey, 5 adalah asas. Indeksnya berapa? 3. Okey. Seterusnya, yang ini 7. Asasnya berapa? Negatif 4. 4. Okey. Negatif 4. Seterusnya yang ini? 10. Okey, good. Ustaz akan sebut nama, kemudian dia bagi jawapan. Ifwat yang ini? Ifwat? Ahmad Daniel yang ini? Ahmad Daniel? Ustaz Ifat kata tak tahu. Tak tahu? Ifwat, ini adalah indeks. Indeks dekat bagaimana? Indeks adalah bahagian atas. Jadi automatik kita tahu bahawa indeksnya 6. Maka asasnya adalah apa dia? M. Apa dia Ifwat? Ifwat mana Ifwat? Tak tahu, dia dekat chat je dia jawab. Apa jawapan dia tulis? Dia tulis kalau saya buka mic dia jadi terkeluar. Itu. Okey. Okey. Seterusnya Ahmad Daniel mana Ahmad Daniel? Ada tak? Daniel ada tak? Daniel Tak ada. dia keluar daripada ni. Dia keluar, dia tak ada. Baru masuk balik. Tak ada pun. Tak ada. Okey. Tak ada. Hairunisa, ini apa? Indeksnya apa? Kalau yang N saya tak tahu Ustaz. N. Indeksnya apa? Kat sini kan ada. Ini soalannya, ini nak bagi jawapan. N indeksnya? 0. Okey. Okey, seterusnya. Yang ini. Sofia, berapa? 0.2. 0.2. Okey. Okey. Jadi bawah tu habiskanlah. Okey, itu tak ada isu lah kot. Okey, kita dah faham dekat situ. Ini dipanggil asas, ini asas. Yang ini asas. Dan yang ini kita panggil sebagai
indeks. Ingat bahagian bawah dipanggil asas, bahagian atas dipanggil sebagai indeks. Okey, ini pun senang kot. Okey, kalau disuruh buat pun tak ada isu lah tu. Okey, okey, ini sangat-sangat senang. Jadi tak perlu dah. Okey, tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendarapan berulang. Pendarapan berulang bermaksud macam atas ni lah. Ini atas ni panggil pendarapan berulang. Kalau bentuk macam ni dipanggil bentuk indeks. Okey, ada yang tak faham ke? Tak. Ada yang tak faham ke? Faham. Semua faham Okey, jelas. Okey, bagus. Okey, kejap. Saya nak tengok dulu. Okay, tak masuk juga Yusof? Tak usah dia bangun lambat. Bangun lambat Okey. Okey, kita terus kepada ni. Mirza, tolong baca. Yang bagaimanakah ke Yes. suatu nombor terus? Betul. Terus baca dari atas dulu, lepas tu buat ke bawah. Okey. Bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Suatu nombor boleh ditulis dalam bentuk indeks jika suatu asas yang sesuai dipilih. Anda boleh menggunakan kaedah pembahagian berulang atau kaedah berdaraban berulang untuk menukar suatu nombor pada nombor dalam bentuk indeks. Okey, contoh Okey, kita tengok kepada contoh. Dia nak menukar dalam kaedah pendaraban ataupun pembahagian. Okey. Jadinya tuliskan nombor 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 ataupun asas 4 ataupun asas 8. Jadi 64 ni dia nak tukar kepada asasnya adalah 2 ataupun 4 ataupun 8. Jadi kaedahnya, tolong fokus semua. Tolong fokus betul-betul apa yang ni. Okey, apabila dia kata asas 2 bermaksud kita bahagi dengan nombor 2. Nombor yang tadi tu kita bahagi dengan nombor 2. 64 bahagi 2, 32. 32 bahagi 2, 16. 16 bahagi 2, 8. 4 bahagi 2, 2. Jadi 2 bahagi 2, 1. Pastikan nombor yang terakhirnya mestilah 1. Jadinya automatik asas nombornya adalah 2. Nampak? Asas nombornya adalah 2. Indeksnya berapa kali kita buat? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Itu dipanggil indeksnya. Jadinya 2 indeksnya adalah 6. Okay, jelas tak dekat situ? Jelas tak? Simple sangat-sangat simple. Okey, ini nak menukarkan daripada asas nombor kepada nak menukarkan asas nombor kepada nombor indeks. Okey, nampak? Tukarkan nombor yang tiada indeks kepada nombor ada indeks. Okey, seterusnya dia nak menggunakan asas 4 macam biasa, bahagi dengan 4. 64 bahagi 4 dapat 16. Okey, 16 bahagi 4 lagi dapat 4. 4 bagi 4 lagi dapat 1. Maka berulangnya sebanyak 3 kali. 3 kali itu adalah indeks. Asasnya adalah 4. Okey, yang seterusnya pun sama. Okey, dekat sini jelas betul ada ke yang tak tahu cara nak buat? Tolong jawab tu. Tolong jangan diam, tolong jangan buat-buat tak tahu. Itu yang paling penting. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Okey, Ustaz akan ulang, Ustaz akan bagi kefahaman. Tak faham, Ustaz. Okey, tak faham. Apa yang tak faham dekat sini? Okey, pertama Isma. Isma, ini adalah nombor 64. Bahagi dengan 2. Isma, sekolah menengah dah boleh gunakan kalkulator. Kita terus tekan kalkulator. 64 bahagi dengan 2 akan dapat 32. Kemudian 32 bahagi lagi 2. Dapat berapa? Dapat 16. Okey, dapat 16. Kemudian 16 bahagi lagi 2 akan dapat 8.
8 bahagi lagi dengan 2 akan dapat 4. 4 bahagi lagi 2 dapat 2. 2 bahagi dengan 2 dapat 1. Sehingga 1 ni settle. Maksudnya 1 dah settle. Maksudnya berapa kali kita buat pembahagian? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Bermaksud 6 kali itu adalah indeks. Nampak? Indeksnya 6. Jadi asas nombornya nombor yang kita ni. Apa nombor yang kita gunakan untuk bahagi-bahagi itu 2. Jadi asasnya 2, kuasanya 6. Okey, boleh? Boleh faham ya semua kat situ? Okey, itu yang dimaksudkan dengan pembahagian berulang untuk mendapatkan nombor asas kepada nombor indeks. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, kaedah pendarapan berulang. Okey, kat sini. Asas 2 dia nak darab berulang. Darab berulang supaya apa? Supaya semuanya dapat kembali kepada 64. Nampak tak? Ini asasnya. Tetapi dia nak suruh asas ini menjadi 64. Senang je. Iaitu pertama, 2 darab 2 dapat 4. Kemudian jawapan 4 ini darab 2 jadi 8. 8 ini darab 2 jadi 16. 16 darab 2 jadi 32. 32 darab 2 jadi 64. Jadi daripada 2 nak jadi kepada 64, berapa kali darab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 kali darab. Jadi daripada 6 kali darab tu kita akan dapat kuasa 6. Okey. Faham tak yang ini? Asalnya ini pun simple sebenarnya. Faham ke tidak? Faham. Faham ya? Okey. Ini kaedah pendaraban. Okey, yang atas tadi kaedah pembahagian berulang, yang bawah pendaraban berulang. Okey. Kita terus ya, kita go through lebih laju supaya kita lebih mudah untuk memahami. Okey. Tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Nampak tak? Itu simple. Jadi 2 per 5. Maksudnya yang atas mesti gunakan asas 2, yang bawah gunakan asas 5. Okey, jadinya senang. Gunakan darab. Gunakan pembahagian. Jadinya 32 bahagi 2, jawapan lagi bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2 sampailah dapat semua. Okay, jadi 5 dia punya indeksnya. Sama juga dengan 5 bahagi 5, bahagi 5, bahagi 5 sampailah tinggal 1. Maka 2 per 5 kuasa 5. Okey. Faham tak yang itu? Faham tak? Faham ya? Okey. Sama juga dengan ini pembahagian, ini pendarapan. Jadi 2 per 5 darab 2 per 5, darab lagi jawapan, darab lagi 2 per 5, darab lagi 2 per 5, darab lagi 2 per 5. Maka kita akan dapat 32 per 3125 bersamaan dengan 2 per 5 kuasa 5. Sebab apa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia berulang sebanyak 5 kali. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berulang sebanyak 5 kali, bermaksud itu adalah nombor indeks. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Settle dekat situ. Okey, ini adalah homework yang pertama. Seronoknya. Dah dapat homework yang pertama. Betul tak? Tak tahu. Oh, tak seronok dapat homework. Dah lama tak buat homework. Boring lah tak ada homework. Tak boring tak ada homework. Tak kena buat semua kan. Buat Apa dia? Seronok boleh. Buat sampai F Ustaz. Yes, ini kan simple. Okey, tolong buat dekat dalam buku tulis Tolong buat dalam buku tulis, kemudian snap, hantar dekat dalam Google Classroom. Okey, yang ini pun nanti Ustaz akan snap, Ustaz akan hantar dalam Google Classroom sebagai bukti soalan ya. Okey. Okey. Ustaz, Yes.
Saya nak tanya yang macam D tu macam mana nak buat? Yang D. Yang macam Soalan D. D. Yang D. Yang ini ke yang ini? D. Isma bukan cakap D. D, dodol. Ya, dodol. Okey. Ini apa yang susahnya? 0.00032 bahagi dengan 0.2. Dapat jawapan, bahagi lagi 0.2. Dapat jawapan, bahagi lagi 0.2. Dapat jawapan, bahagi lagi 0.2. Oh, okey, faham. Okey? Cuba dapatkan macam Kalau tu. yang itu tolak bukan bahagi. Mana? E. Yang E pun sama. Bahagi sampailah dia dapat 1. Okey. Okey. Boleh? Okey, kita cuba benda tu. Okey. Tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Kaedahnya sama seperti di atas. Sama seperti di atas ni. Ni sama juga asas 2, asas 4 sama, tetapi dia bagi soalannya macam ni. Yang dia punya nombor adalah ini, dia suruh tukar kepada asas 3. Jadi 3 kuasa berapa? Kita kena cari. Okey? Cuba buat. Okey, hitung nilai nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Dia senanglah. Jadi daripada indeks nak tukarkan kepada asas nombor. Okey, tak ada indeks. Itu senanglah. 2 kuasa 5 bermaksud 2 ni didarab 5 kali. Settle. Okey, bukan Petronas. Settle. Okey, seterusnya 0.6 kuasa 3. Bermaksud 0.6 ini didarab sebanyak 3 kali. Dia akan dapat 0.216. Okey. Okey, settle kat sini. Okey. Pintar jari. Pintar jari bermaksud macam mana kita nak menggunakan ini untuk kita tekan. Okey. Kita nak tekan. Okey, kaedahnya adalah 5 kuasa 4. Ni semua ada kalkulator ke depan tangan? Ada. Ada. Okey, cuba tekan untuk 5 kuasa 4 macam mana nak tekan, gunakan kaedah untuk menekannya. 5 kuasa 4 sama dengan, tekan sama dengan. Dapat tak jawapannya? Dapat Semua dapat ke? Berapa orang yang tak ada kalkulator ni? Cakap saya tak ada. Saya tak ada. Siapa yang tak ada tu? Saya tak ada, Masyhur. Masyhur. Tak, saya rasa saya tertinggal kat sekolah kot. Dekat sekolah. Kalau kat sekolah kenalah pergi dekat pejabat bagi tahu saya nak pergi kat sekolah menengah. Okey? Pejabat kan bukan hari tu mak ada datang kat sekolah ke Masyhur? Oh, dia ambil buku. Tapi kenapa? Entah saya lupa. Lupa sebab tak bersedia nak belajar lah tu. Ada app yang sama macam kalkulator. Okey, ada app yang sama. Okey, tak apa, yang penting gunakan Okey, sama juga. Okey, cumanya kalau dalam kurungan ada yang negatif kena buat seperti ni Tengok betul-betul. Jangan salah tekan. Okey? Kalau kita salah tekan dia akan dapat jawapan lain. Tak percaya. Cuba tekan negatif 7 kuasa 3 dapat berapa? Okey. Dapat tak? Dapat. Okey. Semua dapat Ini kaedah-kaedahnya Okey, pintar jari ni bermaksud dia ajar kita macam mana nak menggunakan kalkulator. Okey, jadinya soalan yang terakhir untuk kita buat sama-sama. Okey, soalan yang terakhir yang ini. Okey, jadinya akan ada 2 homework sahaja untuk hari ini. Okey, banyak ke? Banyak ke? Kan sikit je kan. Okey, ini je untuk hari ni punya homework. Nanti Ustaz akan bagi settlekan 2 benda tu. Okey. Kita tengok kepada hukum indeks. Apakah kaitan antara pendarapan nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendarapan berulang? Okey, apa kaitan? Okey, kita tengok 2
2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4. Okey. Faktor 3 faktor kepada 2. Okey. 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4 sama dengan sebenarnya kalau kita pendarapan berulang adalah kita menambahkan indeks. Sebab apa? Sebab dia punya asas sama. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak yang ini? Masa tingkatan 2 pun kita ada belajar. Tingkatan 1 pun kita belajar. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Hello? Hello? Ingat lagi tak? Ingat apa Ustaz? Ingat apa? Ingat lagi tak kaedah ni? Ingat tak? Kalau mempunyai indeks, okey, kita apabila pendarapan kepada indeks, nombor asasnya sama, maka kita kena tambah kuasanya. Jadinya 2 kuasa 7. Okey. Manakala kalau bahagi, okey, nanti mungkin kat bawah ni ada bahagi. Okey, kalau bahagi pula adalah tolak. Ingat tak tu? Tolak pada kuasa dengan syarat asasnya mesti sama. Okey, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Ini kita tengok betul-betul. Tengok sini. Tengok, tolong perhati betul 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4. Bermaksud 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4, kita buat macam tu. Berulang-berulang macam ni. Boleh jadi macam tu. Ataupun kita nak mudah, 3 tambah 4. Sebab apa? Asasnya sama. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Bermaksud 2 kuasa 7. Itu jawapannya. Okey, begitu juga dengan bawah ni. 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 3. Bermaksud 2 tambah dengan 3. Sebab apa? Asasnya sama. Nombor asasnya sama. Jadinya 2 tambah dengan 3 sama dengan 5. Jadi 3 kuasa 5. Okey. Kalau asasnya sama, Tak berapa jelas. Kuat sikit suara. kalau nombor asasnya tak sama, Asasnya tak sama tak boleh. Kalau asasnya tak sama, kena jadikan nombor dulu. Jadi 3 kuasa 2 contoh sini 3 kuasa 2, sini 4 kuasa 3. Jadi tak sama kan? Bila tak sama, kita kena keluarkan jawapan, baru kita boleh tambahkan. Okey? Itu kaedahnya. Kalau asas tak sama tak boleh. Dia mesti asas yang sama. Okey, apakah kesimpulan yang ada berkaitan hubungan antara pendarapan nombor dalam bentuk indeks dengan pendarapan berulang? Okey, hasil daripada cetusan minda 1 didapati bahawa 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 sama dengan 2, 3 tambah 4. Nampak tak? Kita hanya menambahkan indeksnya sama sahaja. Okey? Itu sahaja. Ini dipanggil secara generalisasinya adalah A indeks M darab dengan A indeks N sama dengan A M tambah dengan N. Okey, selesai. Okey, boleh semua? Boleh tak? boleh. Boleh. Okey, tak apa. Nanti yang bawah-bawah ni nanti next class pula kita akan masuk. Okey, jadinya itu ni panggil introduction lah. Okey, introduction. Okey, senang kan? Matematik susah ke senang? Senang sih. Senang jugalah. Senang jugalah. Senang. Mana ada susah? Matematik ni tak susah pun, senang je. Ahmad Daniel baru masuk ke macam mana ni? Ahmad Daniel? Tak, saya tadi kena kejap. Okey, dah berapa banyak tertinggal. Okey, tak apa, nanti benda ni Ustaz akan hantar balik dekat dalam YouTube. Siapa yang tak sempat tengok, boleh tengok balik kat dalam YouTube Okey, boleh? Okey, itu saja Ustaz rasa untuk hari ini. Okey. Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua kerana memberikan komitmen